السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang agama Yahudi, iaitulah salah satu agama yang wujud sehingga sekarang ini. Untuk kita lihat dan kita bandingkan dengan agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang selalu saya sebut dan nyatakan, perbandingan adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kita mengetahui apakah yang benar dan apakah yang salah di dalam agama Yahudi ini, dan seterusnya apakah yang salah dalam agama Yahudi, yang mana yang perlu kita hindarkan dan kita yakini bahawa Islam adalah agama yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang lalu kita telah menyentuh berkenaan dengan kumpulan-kumpulan ataupun puak-puak yang terdapat di kalangan Yahudi, iaitulah antaranya yang wujud ialah golongan Firisiyun, golongan yang juga dikenali sebagai As-Saduqiyun, Qurra'un dan lain-lain lagi. Perbezaan golongan-golongan ini adalah menyentuh perkara dasar dalam agama Yahudi. Ia tidak sama sebagaimana dalam agama kita. Perbezaan di antara umpamanya dalam mazhab fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan lain-lain lagi dalam perkara cabang, dengan makna semuanya adalah Islam, tapi perbezaan di kalangan ataupun di antara golongan-golongan Yahudi yang saya sebutkan dan telah pun kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu adalah dalam perkara dasar yang membawa makna seolah-olah golongan-golongan ini mempunyai agama yang berlainan. Mereka mempunyai akidah yang berbeza di antara satu sama lain. Justru itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh lihat bagaimana golongan-golongan Yahudi ini, mereka sendiri sebenarnya berpecah di antara satu sama lain. Mereka berpecah bukan dalam perkara cabang, tetapi dalam perkara dasar, perkara prinsip, yang kalau kita agak boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama, di antara golongan-golongan akidah-akidah yang mereka pegang di antara satu sama lain. Pada malam ni kita nak merujuk dan melihat pula berkaitan dengan kitab-kitab yang menjadi rujukan ataupun yang merupakan kitab suci bagi orang-orang Yahudi. Antara kitab-kitab yang suci di kalangan orang Yahudi ini ialah Al-Ahdul Qadim, the Old Testament, perjanjian lama. Bercakap berkenaan dengan perjanjian lama ini,
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebanyakan daripada sesetengah orang menganggap bahawa perjanjian lama itu ialah kitab Taurat. Sebenarnya kitab Taurat ini bukanlah, ataupun kalau kita katakan kitab Taurat ini tidaklah kecuali hanyalah sebahagian daripada perjanjian lama tersebut. Jadi jangan kita faham bahawa apabila disebut perjanjian lama ia membawa makna kitab Taurat. Kitab Taurat ini hanya sebahagian daripada perjanjian lama tadi. Cumanya ia disebut dengan kitab Taurat kerana untuk menyebut perkara yang juzuk bagi mewakili perkara yang umum, yang menjadi keseluruhan. Contohnya, kalau ditanya kepada saya ni tinggal di mana? Jadi kalau ditanya saya ni berasal daripada mana? Jadi saya jawab, saya berasal daripada Kuala Terengganu. Itu yang kadang-kadang keluar lorak Terengganu tu, ada meh-meh ataupun ada hak butir dua hak keluar, yang kadang-kadang NG-nya lebih banyak. Hak yang tak ada NG dia tambah NG, yang ada NG dibuat NG. Itu yang kadang-kadang tersilap. Tuan-tuan, jadi kalau ditanya saya ni dia berasal daripada mana, saya jawab saya dari Kuala Terengganu. Sebenarnya bila disebut Kuala Terengganu, ia adalah satu daerah yang terdapat di dalam negeri Terengganu. Maknanya saya sebut satu juzuk yang ada dalam Terengganu. Saya tak sebut Terengganu, tapi boleh faham bila saya kata saya asal Kuala Terengganu, maka orang tak kata saya ni datang daripada negeri Johor. Tak. Memang Kuala Terengganu ni dalam negeri Terengganu. Orang tak kata saya ni Kelantan, tak ada. Sebab saya sebut Kuala Terengganu. Kuala Terengganu salah satu daerah dalam negeri Terengganu. Jadi dalam hal ini saya sebut satu juzuk dalam negeri Terengganu, satu daerah dalam negeri Terengganu. Justru itu, kalau disebut bahawa perjanjian lama itu ialah Taurat, kitab Taurat, ia sebenarnya menyebut satu juzuk yang ada dalam perjanjian lama tadi. Sebabnya perjanjian lama, kitab perjanjian lama ini ada lagi juzuk-juzuk yang lain selain daripada kitab Taurat. Dan disebut kitab Taurat ini mewakili perjanjian lama, kitab perjanjian lama ini, kerana kitab ini yang paling menonjol dan kitab yang paling penting. Kalau saya sebut Kuala Terengganu, dia adalah bandar yang paling menonjol, bandar ataupun daerah yang paling ramai dikenali. Sebut Kuala Terengganu, tak ada orang yang tak kenal. Jadi dalam hal ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah disebut Taurat ini sebagai perjanjian lama, kitab perjanjian lama, kerana kitab Taurat ini adalah kitab yang sangat penting dan ia disandarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud Taurat ini ialah syariat ataupun ajaran-ajaran agama. Itu makna dan maksud kepada Taurat, yang merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Perjanjian lama ini
adalah merupakan kitab yang suci, bukan hanya sekadar untuk orang Yahudi, bahkan juga sebenarnya ia adalah kitab yang suci bagi orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian pun juga merujuk kitab Perjanjian Lama ini. Cumanya nanti kita akan tengok perbezaannya dengan the New Testament, Perjanjian Baru. Apa beza dia dengan Perjanjian Lama, yang insya-Allah nanti kita akan lihat semula. Jadi kitab Perjanjian Lama ini, yang kadang-kadang disebut dengan kitab Taurat, ia adalah bukan hanya rujukan dan juga kitab suci bagi orang-orang Yahudi, bahkan juga ia adalah kitab suci bagi orang-orang Kristian. Cumanya jumlah ataupun isi kandungan dalam kitab Perjanjian Lama ini ada khilaf, perbezaan pandangan di kalangan orang-orang Yahudi sendiri. Ada sebahagian yang menerima dan ada sebahagian menolaknya, tak terima. Ada yang terima sebahagian dan ada yang menolak sebahagian yang lain. Contohnya di kalangan Yahudi Katolik, mereka menambah 7 asfar ataupun safar berbanding kitab yang berada ataupun yang dipegang oleh golongan Yahudi Protestan. Jadi mereka sendiri pun berbalah di antara satu sama lain. Golongan Protestan tak terima apa yang dipegang oleh golongan Katolik, dan golongan Katolik pula tak pegang ataupun tak terima apa yang dimiliki oleh golongan Yahudi Protestan. Berdasarkan kepada kitab yang dipegang dan dipercayai oleh Yahudi Protestan ini, Perjanjian Lama boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah kitab Taurat itu sendiri. Kitab Taurat yang dikatakan pada pandangan mereka adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita pun percaya juga kitab Taurat adalah merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu juga adalah akidah kita orang Islam. Cumanya bila saya katakan kitab Taurat yang dikatakan diturunkan kepada Nabi Musa, dengan maksud, bila saya sebut dikatakan, maknanya ada keraguan kitab Taurat yang ada di tangan mereka hari ini adalah diturunkan kepada Nabi Musa, yang asalnya adalah tak sama dengan apa yang mereka pegang hari ini, sebagaimana yang kita sedia maklum. Nanti kita akan bawa bukti apa dia yang apa bukti kita bahawa kitab Taurat ini bukan kitab asal yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam bahagian pertama, iaitu kitab Taurat ini yang saya sebut tadi, salah satu juzuk dalam Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, di sana ada 5 safar. Safar ini mungkin kalau saya boleh bagi faham kepada tuan-tuan, seumpama mungkin surah. Kalau dalam Quran mungkin macam itulah, ada bahagian pecahan-pecahan dia. Kalau Quran mungkin kita sebut sebagai surah. Jadi mereka lebih kurang mereka sebut dengan nama safar. Jadi safar ini dalam kitab Taurat ada 5. Di sana ada safar takwin, pembentukan, penciptaan. Safar khuruj, safar yang menceritakan tentang Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir, lari daripada Firaun. Safar yang juga disebut sebagai Al-Lawiyun, Al-Ahbar,
al-adad, at-tasniyah, dan itu nama-nama yang disebut safar yang wujud dalam kitab Taurat. Bahagian yang kedua ialah, kalau tadi bahagian pertama tentang kitab Taurat, bahagian yang kedua ialah asfar al-anbiya, iaitu safar yang menceritakan tentang nabi-nabi dan juga pemerintah di zaman kerajaan Yahudi di Palestin. Itu safar yang berada dalam bahagian kedua perjanjian lama. Di sana juga dalam bahagian ini diceritakan tentang nabi-nabi yang banyak, nabi-nabi yang diiktiraf oleh orang-orang Yahudi. Contohnya Husha, Yu'il, Amos, Ubaidiyah, Yunus dan lain-lain lagi. Banyak nabi-nabi yang lain yang mereka katakan bahawa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya bahagian yang ketiga iaitulah bahagian yang disebut sebagai kitabat, iaitu kitab-kitab yang besar yang menceritakan tentang kitab Zabur, menceritakan tentang kitab-kitab dan Nabi Daniel, Azra, Nahmiyah dan lain-lain lagi. Jadi ini pecahan-pecahan yang ada dalam perjanjian lama, yang mana salah satu daripadanya adalah kitab Taurat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi itu secara ringkas. Saya tak nak pergi terlalu dalam sangat perbincangan tentang isi kandungan kitab tersebut, nanti terlalu akademik. Maksudnya mungkin kalau kita nak mendalami kena buat kelas khusus sebenarnya. Kena ada kitab, baru sedap kita belajar secara ilmiah dan terperinci. Sekadar untuk pengetahuan umum saja, saya nak sebut di sini ialah bagaimana dalam perjanjian lama ini, antara yang saya sebutkan tadi, di dalamnya ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini kita katakan tadi ada 5 safar. Salah satunya ialah tentang penciptaan. Penciptaan di sini ialah tentang penciptaan alam, penciptaan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan ataupun cerita tentang kesilapan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ini. Cerita tentang dia diiqab, diturunkan ataupun dijatuhkan hukuman, diturunkan ke bumi. Cerita tentang anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Cerita tentang taufan, cerita tentang bagaimana wujudnya bangsa-bangsa di atas muka bumi ini selepas taufan Nabi Nuh alaihissalam, dan banyak lagi. Secara umumnya ia berkait dengan sejarah. Secara umumnya ia berkait dengan sejarah yang wujud pada waktu dahulu. Kemudian dalam safar yang kedua, safar Al-Khuruj. Safar Al-Khuruj ni ialah safar yang menceritakan tentang Nabi Musa yang keluar daripada bumi Mesir, lari daripada Fir'aun. Tuan-tuan, kita dah nyatakan dan ceritakan, kita dah tengok sejarah orang-orang Yahudi dulu, sejarah susu galuk keturunan mereka. Bermula, kalau kita mulakan, boleh mulakan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang datang daripada Iraq, berpindah ke Palestin, pergi ke Mesir sekejap, balik ke Palestin, dapat anak Nabi Ismail melalui perkahwinan dengan Siti Hajar. Sebelum itu kahwin dengan Siti Sarah. Siti Sarah kemudiannya dapat anak bernama Ishak, dan seterusnya Ishak dapat anak Yaqub. Nabi Yaqub dapat anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf telah dibuang dalam perigi, dibawa oleh rombongan dagangan pergi ke negara Mesir, dan seterusnya menjadi pemerintah
di bumi Mesir, salah seorang menteri di bumi Mesir. Cerita sampai Nabi Yusuf ni ada dalam safar yang pertama tadi. Bermula datangnya Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan Yahudi daripada Firaun. Ini dah masuk safar yang kedua. Nabi Musa bawa keluar orang-orang Yahudi daripada bumi Mesir setelah orang-orang Yahudi ditindas oleh Firaun. Di sana adanya wasiat-wasiat dan syariat yang telah dikemukakan ataupun dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Seterusnya ada pula safar yang dikenali sebagai Alawiyun, iaitu yang bercakap tentang syariat, wasiat berkaitan dengan makanan yang diharamkan, perkahwinan yang diharamkan, upacara-upacara, ibadat-ibadat tertentu. Ini dalam safar yang ketiga. Safar yang kelima cerita tentang golongan-golongan Yahudi, keturunan-keturunan Yahudi. Ini safar yang keempat. Dan safar yang kelima cerita kembali tentang syariat-syariat yang ada dalam agama Yahudi. Tuan-tuan, kalau kita tengok seterusnya dalam kitab ataupun dalam perjanjian lama ini, selain daripada safar-safar tersebut, iaitu tentang kitab Taurat ini, ada safar yang lain ataupun bahagian yang lain yang menceritakan tentang sejarah orang Yahudi. Umpamanya, contohnya cerita tentang Esther. Cerita Esther ini ialah tentang seorang wanita yang sangat cantik di kalangan orang Yahudi, yang mana pemerintah raja waktu itu ialah Raja Parsi telah berkahwin dengan wanita ini yang namanya Esther tersebut. Esther ini dia ada sepupu yang bernama Mardakhai. Jadi tuan-tuan, apabila Esther ini kahwin dengan Raja Parsi yang menjajah negara Palestin, waktu itu ada seorang menteri yang bernama Haman, sama macam lebih kurang menteri yang ada di Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam namanya. Cumanya yang ini di bawah kerajaan Parsi di Palestin, bukan di Mesir. Semua penduduk sujud kepada Haman ini dan membesarkan dia. Tetapi sepupu kepada Esther tersebut, iaitu Mardakhai ini, dia tak nak sujud. Sebab dia kata, aku ni adalah sepupu pemaisuri, jadi aku tak perlu sujud kepada Haman. Apabila demikian, Haman pun sangat marah. Justru itu dia hendak mengambil tindakan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ketika itulah Esther bersama dengan sepupunya telah merancang untuk menjatuhkan Haman tadi. Yang mana akhirnya ditonjolkan, dibuat konspirasi seolah-olah Haman ini ingin menjatuhkan raja, iaitu suami kepada Esther tersebut. Raja terpengaruh akhirnya membunuh Haman. Tuan-tuan, apabila dibunuh Haman ini, ia adalah hari yang sangat merupakan suatu peristiwa yang agung di sisi orang-orang Yahudi. Sebab mereka melihat kehebatan seorang wanita Yahudi boleh menjatuhkan menteri penjajah, iaitulah daripada empire kerajaan Parsi yang memerintah negara Palestin waktu itu. Cumanya yang saya nak sebutnya ialah hari yang mereka sambut, hari raya ini, yang mereka agung-agungkan sehingga hari ini, yang tercatat dalam perjanjian lama tersebut, sebenarnya ia hanyalah kisah
dongeng, bukanlah sejarah yang ada di dalam agama Yahudi. Ini kajian yang dibuat oleh para pengkaji, bukan daripada pengkaji Islam, bahkan pengkaji Barat. Mereka kata cerita berkaitan dengan Asteria ini hanyalah cerita dongeng. Tak ada pun dalam sejarah orang-orang Yahudi. Cuma mereka reka supaya mereka boleh bangkitkan kehebatan orang Yahudi. Mereka nak berbangga-bangga dengan Yahudi, reka cerita untuk supaya nak nampakkan orang Yahudi ni hebat. Dan cerita ini tuan-tuan ada dalam kitab suci mereka. Bayangkan bagaimana nilai kitab Perjanjian Lama yang kita bicarakan pada malam ini. Cerita-cerita dongeng pun ada di dalamnya. Maksudnya di situ sudah terselak bagaimana penyelewengan ataupun teruknya perjanjian, kitab perjanjian ini yang mereka anggap sebagai kitab yang suci. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kita tak nafikan di sana juga ada cerita-cerita berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata-kata yang disandarkan kepada Nabi yang hakikatnya bukan Nabi kata. Cumanya alhamdulillah, kitab-kitab hadis kita, kitab hadis yang merupakan kitab suci kita juga yang menjadi rujukan, ia telah dibersihkan oleh ulama-ulama kita. Dibahagikan peringkat-peringkat penerimaan hadis. Di sana ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Di sana ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dan di sana ada hadis maudhu', hadis yang direka-reka, yang telah dikesan oleh ulama-ulama kita, lalu diberitahu kepada orang ramai bahawa ini bukan daripada Nabi. Kalau kita kaji hadis maudhu' ini, hadis yang direka, yang disandarkan kepada Nabi, salah satu tujuannya ialah untuk mengangkat Nabi, martabat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu, selain daripada nak mempertahankan kumpulan golongan masing-masing, reka hadis seolah-olah hadis tu menggambarkan kumpulan dia betul, golongan dia betul, reka hadis. Itu salah satu tujuan direka hadis. Salah satu lagi ialah nak angkat martabat Nabi. Jadi dalam agama kita, kita tidak menerima walaupun tujuannya adalah baik, walaupun ia adalah untuk angkat kedudukan Nabi. Islam mengajar kita, dan Nabi menyebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mereka-reka ataupun berbohong ke atasku, kata ini adalah hadis, kata ini adalah kata-kataku, maka dia telah menempah tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini beza antara kita Islam dengan agama Yahudi. Orang Yahudi mereka tak kisah kalau kisah itu, cerita itu cerita yang dongeng, tapi ini untuk mengangkat mereka, nak meninggikan kedudukan bangsa mereka. Mereka terima, dan mereka tak ada kisah untuk diletakkan dalam kitab yang menjadi kitab suci bagi mereka. Tuan-tuan, begitu juga dalam kitab The Old Testament ini, Perjanjian Lama ini, ada cerita berkenaan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita tengok Nabi Ayub sebagaimana kisah yang disebut dalam Al-Quran, bahkan juga dalam kitab mereka ada menyatakan Nabi Ayub telah sakit kuat. Allah uji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit yang pelik. Justru itu dalam hal ini kita tengok
perbezaan di antara cerita dalam Quran dengan cerita yang ada dalam kitab perjanjian lama yang mereka pegang dan percayai ini. Mereka tidak kisah. Bagi mereka, kalau sekiranya cerita-cerita itu mengurangkan pula kedudukan martabat Nabi Ayub alaihissalam contohnya. Dalam Quran menyatakan secara jelas, lagi nyata bahawa Nabi Ayub menerima dan redha dengan penyakit yang telah Allah uji kepadanya. Tetapi dalam kitab perjanjian lama ini, mereka mengatakan, ataupun dalam kitab itu disebut bahawa Nabi Ayub ini kadang-kadang tidak tahan dengan ujian itu dan tidak redha, terpengaruh dan terpedaya dengan syaitan yang cuba untuk merosakkan Nabi Ayub, seorang Nabi. Pada pandangan mereka, pada akidah mereka, boleh juga tergoda dengan tipu daya syaitan. Mereka ubah fakta yang kita yakin bahawa Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ayub ini, Nabi Ayub seorang yang redha dengan ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Sebenarnya banyak lagi kepincangan-kepincangan yang ada di dalam kitab Taurat ataupun dalam perjanjian lama. Contohnya yang kalau saya boleh sebutkan di sini tuan-tuan, contoh yang lain. Hendak kita gambarkan bagaimana sebenarnya kitab Taurat yang mereka pegang itu, yang dikatakan salah satu daripada bahagian kitab lama mereka, perjanjian lama mereka, ialah contohnya dalam kitab Taurat dinyatakan famata Musa Abdur Rabb fi ardi Moab walam ya'rif insan qabrahu ila al-yawm. Diceritakan dalam kitab Taurat ni, Musa hamba Tuhan telah mati di bumi Moab, dan tidak ada sesiapa pun di kalangan manusia yang mengetahui di mana kuburnya sehingga hari ini. Ini ibarat tulisan yang wujud dalam kitab Taurat. Kita katakan tadi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Bukankah pelik kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa boleh beritahu bahawa tak ada orang tahu kubur dia. Dia mati, Musa mati di bumi sekian-sekian, dan dia tak ada orang tahu kubur dia. Nabi Musa sendiri yang beritahu. Saya kalau tulis buku, kan, saya tulis buku sebagai contohlah. Saya tulis buku. Saya tulis dalam buku saya tu, saya kata bahawa Mahyuddin ini dia mati di sekian-sekian tempat, ataupun saya mati di sekian-sekian tempat. Saya tulis dalam buku ni. Dan tak ada siapa yang tahu di mana saya mati. Tak ada siapa yang tahu saya mati. Kalau saya menulis ataupun saya menulis bahawa saya mati sekian-sekian, dan tak ada siapa pun yang tahu saya mati, maknanya saya tak mati lagi waktu tu. Tak mati lagi lah. Macam mana orang yang telah mati, dia boleh tulis dalam kitab, dia boleh beritahu dalam kitab bahawa dia mati di sekian-sekian tempat, dan tak ada siapa yang tahu di mana dia mati. Contoh lain, dinyatakan tidak ada yang lam yakun ba'du nabiyyin fi Bani Israel misla Musa. Tidak ada nabi yang dibangkitkan dari kalangan Bani Israel seumpama Musa selepas Musa ni mati.
selepas Musa mati, tak ada orang pun, tak ada pun Nabi yang seumpama Musa yang dibangkitkan. Maknanya Musa dah mati ni, Musa boleh terima wahyu pula dalam keadaan mati. Di kitab Taurah ni, iaitu wahyu daripada Allah, bahawa tidak ada orang yang seumpama Musa sebagai Nabi, padahal dia dah mati. Secara logiknya tak mungkin berlaku demikian. Sebab bila dah mati, takkanlah dia boleh lagi menerima wahyu dan ditulis dalam kitab Taurah itu, sebab dia dah mati dah. Jadi di sini menunjukkan kepincangan yang amat nyata. Kitab Taurah dikatakan ia diturunkan kepada Nabi Musa, tapi cerita dalam tu adalah selepas Nabi Musa mati. Nabi Musa mestilah hidup. Waktu dia hidup, dia boleh cerita. Waktu dia hidup, dia boleh terima wahyu. Jadi dia tak akan cerita selepas dia mati. Apa yang akan berlaku, yang dia cerita dalam keadaan dia mati, tak mungkin. Cuba tengok dalam Quran Karim. Apabila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ialah ketika Nabi Muhammad hidup. Cerita, kisah apa pun, sama ada kisah itu kisah waktu Nabi hidup ataupun sebelum Nabi dilahirkan. Selepas Nabi mati tak ada dah. Tak ada dah kisah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati di dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Tak ada dalam Quran. Sebab wahyu mesti turun ketika Nabi hidup. Takkanlah nak cerita. Kalau Quran itu cerita tentang Nabi yang mati dalam bilik Sayyidatina Aisyah, lepas tu cerita pula lantik Sayyidina Abu Bakar, berlakunya apa isu yang banyak khilaf di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, itu bukan Quran Nabi dah. Sebab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang masih hidup. Ini kita kena faham. Jadi nak beritahu bahawa kitab Taurah ini hakikatnya ia bukan datang daripada Allah, tapi ia adalah tulisan orang-orang yang selepas daripada Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang cerita Nabi Musa mati di negeri ini dan tak ada orang tahu di mana kubur Nabi Musa. Orang lain yang tulis tentang Nabi Musa dan dianggap itu adalah Taurat. Begitu juga diceritakan bahawa dalam Safar At-Takwin, wa haula humul muluk alladhina malaku fi ardi adum qabla ma halaka malikun li bani Israel. Dalam kitab Taurat ini dinyatakan mereka raja-raja yang memerintah negeri ataupun bumi Adum apabila sebelum hancurnya raja-raja Bani Israel. Raja-raja Bani Israel ini memerintah selepas Nabi Musa meninggal dunia. Macam mana Nabi Musa cerita tentang perkara yang akan datang? Maknanya di sini ialah ada orang lain yang cerita selepas Nabi Musa dah meninggal, selepas zaman pemerintahan raja di Palestin, orang pun cerita tulis bahawa raja-raja ini mereka memerintah sebelum sistem beraja dihapuskan. Lalu orang itu tulis dan dia masukkan dalam kitab Taurah, menyatakan ini adalah kitab Taurah. Tuan-tuan, kita kena faham. Dinyatakan di dalam
banyak kajian. Umpamanya diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang telah menerima kitab Taurat telah meletakkan kitab itu di dalam peti. Satu peti, kotak peti, dan di dalamnya juga ada papan, dua papan yang lebar. Satu papan yang lebar. Dalam peti itu ada dua papan yang lebar dan kitab Taurat. Nabi Musa simpan dalam peti ini. Peti itu telah dijaga daripada generasi ke generasi sehinggalah sampai ke zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang memerintah Palestin. Di zaman Nabi Sulaiman dibuka peti tersebut. Apabila dibuka peti tadi, tiba-tiba kitab Taurat itu tak ada. Kitab Taurat tak wujud dalam peti itu. Jadi dan yang ada hanyalah dua papan tadi yang ada dalam peti tersebut. Maksudnya kitab Taurat dah tak ada dah sejak zaman Nabi Sulaiman ataupun sebelum itu lagi tak ada. Jarak antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Musa jaraknya agak lama juga. Nabi Musa yang keluar bersama-sama dengan Yahudi daripada Mesir diminta oleh Allah masuk ke kota Palestin, tapi orang Yahudi tak nak masuk. Allah Ta'ala hukumkan orang Yahudi ini sesat di padang Tih. Mati habis generasi yang tak nak masuk ini, sesat dalam kawasan tersebut. Lahir generasi baru yang diketuai oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni masuk ke kota Palestin, lalu memerintah kota Palestin. Selepas Yusha' bin Nun meninggal dunia, Palestin diperintah oleh golongan hakim, namanya Qudah. Seterusnya diperintah oleh golongan beraja sampailah ke zaman Nabi Daud alaihissalam. Selepas Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang memerintah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman waktu itu buka peti tadi, tengok-tengok tak ada kitab Taurat. Kita jawab azan dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kitab Taurat yang Nabi Musa letakkan dalam peti itu, bila dibuka dah tak ada. Kitab itu tak wujud. Maka begitulah orang-orang Yahudi, sebenarnya mereka waktu itu tidak mempunyai kitab Taurat lagi. Sehinggalah Nabi Sulaiman meninggal dunia, Palestin diperintah oleh dua orang anaknya. Ketika dua orang anaknya memerintah, itulah berlakunya perkara-perkara syirik, banyak perkara-perkara mungkar, dan masa berlalu sehinggalah sampai ke zaman pemerintah yang bernama Yosia, iaitu pemerintah yang terakhir daripada kerajaan Yahudi yang memerintah bumi Palestin. Waktu itu kerajaannya sudah lemah, terumbang-ambing. Rakyatnya menolak dan tidak berpegang dengan agama yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, yang dibawa oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mereka tolak. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaannya sudah lemah. Tuan-tuan, Yosia ini melihat pentingnya untuk kembali kepada agama bagi menguatkan kerajaan Yahudi di Palestin. Kena balik semula kepada agama. Nak balik semula kepada agama, kitab tak ada. Nak rujuk sebagai ajaran yang boleh diamalkan dalam kehidupan. Ketika itulah seorang ahli agama mereka yang dikenali sebagai Halqiyah telah pergi bertemu dengan raja, mengambil peluang keinginan raja yang nak balik kepada agama tadi. Dia bawa satu naskah kitab Taurat yang dikatakan adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini ada di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, diberikan kepada raja tadi. Jadi akhirnya kitab itu diterima bahawa ia adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi kita boleh tengok dah di sini dari sudut sejarah, faktanya kitab Taurat itu memang dah tak ada lagi dah, tak wujud lagi dah. Halqiyah ini, dia telah menulis sendiri kitab tadi. Sebab itu kita tengok berlakunya perkara-perkara yang menyeleweng yang wujud dalam kitab Taurat, fakta-fakta yang menggambarkan ia sebenarnya bukan diturunkan kepada Nabi Musa, tetapi lebih kepada pengkisahan semula. Mereka tulis cerita tentang Nabi Musa, sebelum tu tentang Nabi Adam, sehinggalah sampai Nabi Musa alaihissalam. Selepas Nabi Musa mati pun mereka cerita, dan mereka kata ini daripada kitab Taurat juga. Kita dah nyatakan tadi, tak mungkin Nabi Musa yang mati boleh cerita tentang kematian dia. Dia dah mati. Takkan dia boleh cerita apa yang berlaku kepada dia? Boleh tulis dalam kitab pula, boleh datangkan dalam kitab? Tak mungkin. Justru itu jelas hakikatnya kitab Taurat ini, ia bukan yang asal, tetapi tulisan ulama-ulama Yahudi selepas kematian Nabi Musa alaihissalam, yang kitab itu telah pun hilang, dah tak wujud lagi dah, ditulis semula. Maka tak peliklah berlakunya penyelewengan yang banyak yang mereka tulis berdasarkan kepada akidah mereka yang rosak. Bahkan dalam tulisan kitab Taurat yang mereka katakan turun kepada Nabi Musa ini, adanya kalimah-kalimah bahasa Yunani. Sedangkan Yunani ini kerajaan Rom
Yunan kan. Kerajaan Rom memang memerintah Palestin, menjajah Palestin. Jadi kerajaan Rom yang memerintah, rakyat ataupun penganut agama Yahudi ini, mereka bertutur dalam bahasa Yunani juga. Justru itu, bila mereka tulis kitab Taurat tadi, mereka masukkan perkataan-perkataan Yunani tadi dalam kitab Taurat. Di zaman Nabi Musa tak ada lagi kesan bahasa Yunani, ataupun tak ada orang-orang Yahudi yang bergaul dengan orang Yunani. Tapi tiba-tiba kita tahu ada kalimah-kalimah Yunan, orang-orang Yunani. Itu pun dah jadi bukti bahawa kitab ini ditulis di zaman kerajaan Yunani memerintah Palestin. Ditulis waktu itu, direka balik. Itu sudah pun menjadi bukti kepada kita bagaimana ia bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang saya fikir boleh kita sebut berkait dengan kitab Taurat yang kadang-kadang juga dikenali sebagai Perjanjian Lama, tapi sebenarnya Perjanjian Lama itu bila disebut kitab Taurat hanya sebahagian daripada Perjanjian Lama. Dan yang selebihnya itu sebenarnya tidak diiktiraf dalam Islam kita. Tak diiktiraf. Jadi kalau sekiranya ada kisah-kisah yang kita terima, yang diambil daripada Perjanjian Lama ini, sebenarnya ia ditolak. Kisah tentang selepas zaman Nabi Musa alaihissalam, kisah tentang Nabi Yusha, tentang kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sebelum Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Kisah tu ditolak, tak boleh diterima. Sebab ia datang bukan daripada kitab Taurat. Bahkan kalau datang daripada kitab Taurat pun ia diragui juga, sebab kita yakin ia telah diselewengkan dan diubah daripada yang asal, yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, itulah perkara yang ingin saya sebut untuk kita memahami berkait dengan kitab suci orang-orang Yahudi, iaitulah Perjanjian Lama, yang salah satu daripadanya ialah kitab Taurat. Moga-moga kita memahami apa yang kita boleh memahami tentang kitab ini, dan kita yakin bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab yang benar. Kitab Taurat itu walaupun memangnya adalah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, tetapi yang ada hari ini adalah menyeleweng dan tidak sama dengan ayat yang asal yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Moga-moga kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.